Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dulu cerita kes Altan Tuya memang sangat terkenal. Lepas itu sudah ada penyelesaian, muncul semula. Hari ini muncul semula cerita tentang Altan Tuya. 11 Julai 2024. Diterbitkan pukul 5.54 petang tadi. Free Malaysia Today. Keluarga Altan Tuya mohon kuat kuasa penghakiman RM5 juta. Permohonan itu ditentang oleh kerajaan yang memohon penghakiman pada tahun 2022 itu digantung pelaksanaannya. Keluarga Altan Tuya Saribu memohon penghakiman sebanyak 5 juta ringgit Malaysia dikuatkuasakan terhadap kerajaan yang didapati telah bertanggungjawab secara bersama dan berasingan dengan penganalisis politik iaitu Abdul Razak Baginda dan dua lagi bekas anggota polis atas pembunuhan wanita itu pada 18 tahun yang lepas. Dalam permohonan yang telah difailkan bulan lepas, keluarga itu meminta Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk mengeluarkan perakuan di bawah Seksyen 33.1 Akta Prosiding Kerajaan 1956. Mereka juga memohon untuk kerajaan membayar faedah sebanyak 4.25 juta lagi, jumlah terakruh sejak saman difailkan pada tahun 2007 dan kos RM25,000 seperti yang telah dianugerahkan oleh Hakim Perbicaraan Wazir Alam Maidin Merah pada 16 Disember 2022. Permohonan itu disokong oleh afidavit yang ditandatangani oleh Peguam Sanjit Kaur Deo. Sanjit berkata kerajaan memfailkan afidavit awal bulan ini untuk menentang permohonan itu. Kerajaan juga memfailkan permohonan menggantung pelaksanaan penghakiman sehingga permohonan penguatkuasaan selesai, katanya. Beliau berkata tindakan pelaksanaan ini juga akan dimulakan dengan Razak yang tidak memohon penggantungan penghakiman. Sanjit berkata ibu bapa Altan Tuya Saribu Setev dan Altan Setet Seg Sanja dan anaknya Mugun Sagai memfailkan permohonan itu kerana tiada kemajuan dalam perundingan penyelesaian dengan Putrajaya berhubung pembayaran jumlah yang perlu dibayar mengikut penghakiman. Kerajaan dan Razak mengaku menjalinkan hubungan dengan Altan Tuya, telah membuat rayuan terhadap kuantum dan liability. Sementara itu, keluarga Altan Tuya memfailkan rayuan balas untuk mendapatkan pampasan lebih tinggi. Altan Tuya telah ditembak di kepala di sebuah hutan di Puncak Alam sebelum mayatnya diletupkan pada tahun 2006 yang lalu. Bekas anggota polis Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhannya. Razak, bekas pembantu kepada Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Najib Razak, didakwa telah bersubhat dengan Azilah dan Sirul tetapi dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Sirul yang dibebaskan daripada tahanan imigresen di Australia pada tahun lepas kini menetap di Canberra dan Azilah banduan akhir di penjara Kajang tidak mencabar saman keluarga itu. Dalam penghakiman bertulisnya yang dikeluarkan pada minggu lepas, Wazir berkata beliau terpaksa menunggu inferens bertentangan berhubung Razak selepas beliau memilih untuk tidak memberi keterangan secara bersumpah atau membayar saksi dalam prosiding saman itu. Wazir berkata Sirul dan Azira juga mengaku pada beberapa pegawai polis bahawa mereka telah menyebabkan kematian Altan Tuya dengan menembaknya menggunakan senjata api, kemudian meletupkan mayatnya dengan bahan letupan gas tentera. Beliau berkata, kelakuan Razak sebelum dan selepas kematian mangsa menimbulkan inferens yang tidak dapat ditolak bahawa dia bersubahat dengan anggota-anggota polis tersebut. Katanya, Sirul dan Azilah tidak mempunyai alasan sendiri untuk membunuh Altan Tuya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kalau saya bagi satu teka-teki, mungkin semua orang tahu. Salah satu Malaysia tahulah siapakah manusia di Malaysia ini yang dulu pernah kena saman fitnah, kalah. Lepas itu dia pergilah minta minta tolong supaya dia dapat bayar saman. Siapa dia? Saya bagi clue sikit lah. Dianya bekas UMNO. Lepas tu tiba-tiba sekarang entah apa kejadiannya, dia pula sekarang macam jadi musuh besar UMNO. Siapa dia? Papa Gomo lah. Siapa lagi? Papa Gomo sekarang ni memang bermasalah besar. Dia boleh berhadapan dengan penjara atau penjara. Dia boleh dipenjara berapa tahun? Penjara 3 tahun maksimum. Dia boleh dipenjara 3 tahun. Kesian Papa Gomo. Kalau Papa Gomo yang sekarang ni 41 tahun. Aku baru tahu rupanya aku lebih tua dari Papa Gomo. Muda lagi rupanya manusia ni. Baru 41 tahun. Saya ni dah dekat 50 tahun. Wah, rupanya muda lagi Papa Gomo ni. Papa Gomo tidak fikir panjang kan tentang masa depan dia. Kalau dia kena penjara 3 tahun, dia sudah ada rekod jenayah sebagai banduan. Papa Gomo memang dia boleh dipenjara 3 tahun maksimum atau denda RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Silap-silap sudahlah kena penjara 3 tahun, kena denda lagi RM5,000. Kenapa? Kerana Papa Gomo telah didakwa dengan dakwaan apa? Apa itu? Papa Gomo telah menghasut berkaitan dengan isu pemilik KK Supermart dan N Superstore Sdn Bhd terhadap Sultan Ibrahim, yang menghadap Sultan Ibrahim. Kita tahu ceritanya. Dulu ada satu isu itu jadi isu yang panas, isu yang menjadi akhirnya sangat-sangat panas. Akhirnya yang di Pertuan Agong campur rasanya di Pertuan Agong terpaksa untuk dirayu oleh pemilik KK Supermart and Superstore Sdn Bhd ini untuk dia minta ampun, merafak sembah minta ampun. Yalah, takkanlah pemilik KK Supermart ni jumpa dia Wang pula, takkan dia jumpa Papa Gomo pula. Mestilah dia minta ampun, minta maaf kepada wakil tertinggi agama Islam Malaysia, iaitu di Pertuan Agong. Jadi kerana itu dia itu Papa Gomo didakwa menerbitkan kenyataan yang bersifat menghasut. Hairan jugalah, Papa Gomo kena. Lepas tu siapa lagi? Che Gubran pun kena. Siapa lagi? Entahlah siapa lagi lepas ni. Jadi anda rasa adakah Papa Gomo akan menang atau kalah? Kalau dia menang, macam mana dia boleh menang? Kalau dia kalah, kenapa dia kalah? Kalau dia kalah, yalah, kalau dia kalah dan kena denda RM5,000, mungkin Papa Gomo hanya senyum-senyum je. Senangnya RM5,000. Tapi kalau kena penjara, ambil kau akan jadi ada rekod jenayah sebagai banduan. Mungkin banduan Papa Gomo jadi banduan apa tu? Banduan hebat VIP. Dapat makan roti percuma. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pula perkembangan terkini untuk Cikgu Bard yang memang terkenal sekarang ini kerana beliau dapat pelbagai cara untuk diperkenalkan. Okey, jadi banyaklah cara untuk saya perkenalkan dia, tapi salah satunya cara untuk kita mengenal dia ialah yang sekarang ini dihadapkan ke mahkamah kerana kes menghasut.
dalam banyak-banyak cara untuk kita memperkenalkan diri kepada orang, paling tak seronok adalah yang diperkenalkan kerana ada kes mahkamah. Tapi apa boleh buat, itulah realiti dia. Ini perkembangan terbaru untuk kes hasutan. Kes hasutan Cikgu Bard 26 November ini. Badrul Hisham Saharin berdepan pertuduhan menghasut yang akan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Facebook. Paling hebat lah, ini pengenalan paling hebat. Sudahlah kalau diperkenalkan Cikgu Bard yang didakwa di mahkamah kerana menghasut. Paling hebat lagi, tahu tak siapa? Kamu tahukah siapa yang dia hasut? Yang dia cuba untuk hasut, yang dia didakwa cuba untuk hasut adalah yang di Pertuan Agong. Macam manalah ada manusia begini ni. Tapi masih belum ada keputusan. Cuma pada 26 November ini kita dengarlah perbicaraan kes Badrul Hisham atau Cikgu Bard yang berdepan pertuduhan telah menghasut yang akan merosakkan nama baik siapa? Yang di Pertuan Agong. Hairan jugalah, sejak kebelakangan ni banyak sungguh manusia di Malaysia ni yang memang seolah-olah sudah lupa. Sudah lupa bahawa kita menganggap raja-raja kita ni berdaulat. Tapi sekarang bukan main lagi. Siap ada kena dakwa hasutan, menghasut di Pertuan Agong lagi di mahkamah. Siapa dia? Cikgu Bard yang menghasut di Pertuan Agong, yang boleh menyebabkan merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim di laman Facebook miliknya yang bermula 26 November di Mahkamah Seksyen pada hari ini. Pada pendapat anda, bolehkah Cikgu Bard kalahkan mahkamah? Bolehkah Cikgu Bard menang dalam kes hasutan ini? Ingat, yang dia mau lawan ini bukan calang-calang. Yang dia hasut ini bukan orang kampung saya. Ini yang dihasut yang di Pertuan Agong. Jadi yang hakim nanti ni, Hakim Siti Aminah Ghazali menetapkan tarikh perbicaraan 26 dan 27 November selepas timbalan pendakwa raya Kalmiza Saleh memaklumkan pihaknya telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pembelaan. Jadi apakah yang dia bakal hadapi Badrul Hisham, Cikgu Bard sekarang 45 tahun ini disiasat apa itu menghasut lepas mengikut perenggan, boleh dihukum di bawah Seksyen 4/1 akta yang sama, iaitu Akta Hasutan 1948, yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun. 3 tahun. Maksimum penjara 3 tahun atau denda RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bertambah lagi lah koleksi nanti. Beliau juga berdepan pertuduhan mengeluarkan fitnah. Dua nih. Fitnah, kenyataan fitnah yang merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong. Jadi dia boleh, untuk fitnah ini dia boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah nasib Cikgu Bard ini? Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Masalahnya yang dilajak ini bukan calang-calang, bukan orang biasa. Ini yang kita junjung tinggi nih, raja kita, apalagi yang di Pertuan Agong pula tuh. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Adakah Cikgu Bard ini akan masuk penjara atau tidak? Kita tengoklah nanti. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Buat kali pertamanya saya setuju dengan Nok Omar. Saya setuju dengan Puat Zarkarsy, bukan Nok Omar. Saya setuju dengan Puat Zarkarsy bahawa alasan yang dibelihkan oleh Noh Omar
yang memasuki bersatu adalah low class. Betul. Kalau memang betul itu alasan dia, yang dia kata dia kecewa kerana apa Najib semua tu, memang ini adalah alasan paling low class di dunia pernah tercipta. Apa tak low classnya? Orang yang sudah jadi penjenayah itu lagi yang masih disetiakan. Aduh. Jadi, walaupun begitu, nah inilah Puak Zarkasi lawan No Omar. No Omar balas balik, balas. Akhirnya No Omar muncul semula. Nah, jangan banyak bunyi dia kata. No Omar bidas Puak Zarkasi yang fokus. Puak Zarkasi fokus jadi speaker baru high class. Ya, betul lah. Betul lah. No Omar membalas kenyataan daripada siapa Puak Zarkasi yang menyifatkan alasannya yang menyertai bersatu kerana simpati nasib bosku sebagai low class. Saya setuju. Wah, nampaknya politik sekarang semua dah jadi low class macam begitu kah? Kecewa, lepas tu masuk parti lain. Kecewa, masuk parti lain. Begitu kah low class dia? Aduh, tiada alasan lain kah? Jadi maksudnya, dia masuk ke dalam bersatu, sebenarnya bukan dia nak masuk bersatu. Tapi hanya kerana dia mau tunjuk perasaan saja. Pada pendapat saya begitulah. Kalau memang alasan dia menyertai bersatu hanya kerana dia kecewa kerana bosku tu, maksudnya dia masuk bersatu tu untuk apa? Jangan-jangan harap-haraplah tapi tidak lakukan. Takkanlah dia tunggang bersatu pula. Takkan dia harap supaya Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, lepas tu dia beli tunggang Muhyiddin Yassin supaya dapat bebaskan bosku Najib Razak. Takkan begitu kot kan? Tidaklah. Tidaklah. Harap-harap Muhyiddin sedarlah bahawa No Omar kalau memang kalau memang betul dia masuk bersatu hanya kerana dia mau tunjuk rasa tak puas hati kerana bosku punya nasib yang memang entahlah, kesian kah padan muka kah, saya pun tidak tahu. Orang yang buat salah didapati bersalah, takkan pula itu salah orang yang mendapati dia bersalah, takkan pula salah mahkamah, takkan pula salah hakim. Kalau sudah salah, salahlah. Siapa yang makan lada, dia mesti rasa pedas, takkan orang lain pula. Aduh, Noh Omar. Nah, membidas ahli Majlis Kejahatan Tinggi UMNO sekarang ni, Puak Zarkasi, supaya dia fokus sebagai speaker Dun Johor dan tidak banyak mengeluarkan kenyataan politik jika ingin dipandang high class. Boleh buatlah No Omar sudah turun ke dalam low class. Kenyataan itu susulan Puak Zarkasi pada 5 Julai yang lalu menyifatkan alasan No Omar menyertai bersatu kerana simpati terhadap nasib dan perkembangan kes bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai low class. Ini saya setuju dengan Puak Zarkasi ini. Kalau memang ini alasan dia betul-betul low class, betul-betul memang bukan kelas orang-orang yang pernah ada tinggi pangkatnya di dalam UMNO. Habis lepas ni takkanlah cengeng. Nanti sudah masuk bersatu, kalau macam begini memang ada harapan tinggalkan bersatu. Tak lama lagi lah kalau begini. Sebab dia punya alasan. Kalau memang alasan dia untuk Najib, habis kalau Najib keluar nanti, Najib masih bersama dengan UMNO, masuk UMNO lagi kah? Begitu kah? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apapun pendapat anda mungkin tidak sama dengan pendapat saya. Tapi pendapat saya setuju kali ini dengan Puak Zarkasi. Kalau memang betul alasan daripada No Omar masuk bersatu tu kerana dia kecewa dengan Najib, ini memang low class punya alasan. Dan yang paling pelik, Muhyiddin Yassin tetap terima dia walaupun dengan alasan itu. Bayangkan betapa tidak kuatnya alasan itu. Kalau dia bilang dia mau memperjuangkan hak ke apakah, okeylah. Tapi kalau pasal Najib, aduh, betul-betul low class. Betul-betul low class. Masing-masing ada punya pendapat lah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Di Suara Rakyat bergema di channel ini. Apa kata semua 100 MP, semua 100 MP pembangkang, termasuklah Hadi Awang, Muhyiddin Yassin, berlari besok. Pergilah berlari dari Gua Musang ke Parlimen kah,
ataupun dari mana, uh, dari Johor pergi KL, ada mungkin dari Sabah berenang ke Parlimen ke, berenang macam mana, mau lari kan, berenang, buatlah. Kerana itu yang dibuat oleh Syed Saddiq. Itu yang dibuat oleh Syed Saddiq. Saya pun tidak pasti siapa yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai dia kata tak payah berlari dapat peruntukan. Tapi yang setakat ini yang berlari dapatkan peruntukan itu Syed Saddiq. Jadi kalau kamu mau juga, Syed Saddiq berjaya dapat, menurut laporan itu dia berjaya dapat lebih kurang 160,000. Apa kata untuk support lah macam Syed Saddiq buat. Jadi pergilah lari semua. Mungkin hadiah wang boleh jadi pelari nombor 1. Kemudian siapa lagi, Tuan Ibrahim Tuan Man. Kemudian dari Sabah, kemudian dari Johor mungkin didahului oleh Muhyiddin Yassin. Apa kata kamu pun berlarilah beramai-ramai, lari laju-laju. Kalau Syed Saddiq dia lari 200 km, apa kata kalau anda pula bos besar dalam pembangkang ini berlari 1,000 km, lagi best. Mungkin yang dari Sabah berenanglah di Laut Cina Selatan sampailah ke Parlimen. Kan lagi hebat. Apa pendapat anda? Bagus juga begitu. Dapat simpati dari rakyat, dapat simpati daripada orang-orang yang banyak duit, dapat simpati daripada orang-orang yang terlebih-lebih duit. Mungkin dapat, kalau Syed Saddiq boleh dapat 160,000, mungkin anda boleh dapat sampai 180 juta. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Jadi untung juga tempat Parlimen, tempat DUN yang anda bersama-sama. Yang masalah sekarang ini ialah kenapa perlu lari? Kenapa perlu lari? Tidak perlu lari mengikut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim punya kata dalam ucapan dia di Dewan Rakyat itu. Dia kata tak payah lari, yang penting itu perlu perbincangan. Perbincangan ini bukannya pembangkang sekarang ini sejak pernah lalui. Waktu Perikatan Nasional dulu pun, waktu Perdana Menterinya siapa, Ismail Sabri Yaakob, pembangkang sampai buat MOU tu, MOU buat perbincangan. Boleh pula. Kalau PH sekarang tak boleh. Inilah waktu dia semua betul, waktu dia semua okey, waktu orang semua salah, ini salah, itu salah, semua salah. Tapi waktu dia sedekah, waktu dia itu ini macam-macam lah. Waktu dia itu banyaklah fatwa yang keluar dan sebagainya. Syed Saddiq, terima kasihlah tahniah diucapkan yang memberikan idea yang bernas ini. Dan apa kata, kerana idea ini cukup bagus, cukup bernas, cukup popular, sampai ada orang yang disebut, sampai ada orang yang kecam kerana ada pula tiba-tiba seorang pemimpin politik ni menunggang Zahid. Waktu tiba-tiba dia pun join juga, memberikan semangat. Apa kata, buatlah semua semangat kan. Jadi kerana sudah semangat, apa kata, jangan hanya dia saja yang ikut Syed Saddiq, tapi apa kata kalau semua pembangkang, pergilah 100 pembangkang tu larilah 1,000 km terbaik. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Ingat SPRM sekarang berdiam diri? Tidak. Ingat SPRM pilih bulu? Tidak. Apapun tomahan, apapun alasan, apapun yang disebut macam-macam, salah guna kuasa lah, kata inilah, menggunakan badan kerajaan lah, itu semua salah. Buktinya SPRM turut menjalankan tugas dengan penuh berintegriti, penuh amanah dan tanpa kompromi. Inilah kerajaan yang terbaik. Terbaru 6 jam di pejabat Syed Saddiq
SPRM angkut 3 kotak dokumen. Hui, mesti mahathir kalau dia baca ni berita, mesti dia wow, dia rasa wow, huyo. Dia rasa wow, huyo, 3 kotak dokumen. Nah, mungkin dia senyum-senyum sengih-sengih lah. Selepas hampir 6 jam bertandang ke Ibu Pejabat HRD Corp hari ini, Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilihat meninggalkan bangunan itu dengan membawa 3 kotak bersama mereka. Wah, kotak apa tu? Tak dokumen ke? Kotak-kotak itu dipercayai berisi dokumen yang berkaitan dengan HRD Corp yang dikaitkan dengan pendedahan. Dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN dan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC. Dokumen tersebut difahamkan bagi tujuan siasatan. Sebelum ini, pasukan yang terdiri daripada 10 anggota dan pegawai, termasuklah seorang wanita, dengan menaiki 4 kenderaan berasingan tanpa logo SPRM mula tiba pada jam 11.30 pagi dengan masing-masing memakai kemeja berkod. Pengarah bahagian siasatan SPRM, iaitu Datuk Seri Hishamuddin Hasim, dilaporkan berkata kehadiran penyiasat di 2 tempat terbabit bagi mendapatkan dokumen berkaitan untuk tujuan siasatan. PAC telah mendedahkan sejumlah RM3.77 bilion ringgit Malaysia hasil kutipan levi daripada majikan digunakan program latihan HRD Corp untuk melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan yang bukan matlamat penubuhan agensi itu. Jawatan kuasa itu turut mendedahkan berlakunya percanggahan dalam keterangan yang membabitkan 2 pegawai kanan pembangunan sumber manusia berhad HRD Corp berhubung pembabitan syarikat pengurusan acara yang sebelum ini dikatakan milik Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Sahul Hamid Sheikh Daud. Siapa beliau? Nanti kita tahulah juga. Lama-lama kita tahu. Tapi yang pasti terbaik kepada SPRM yang menjalankan tugas. Saya percaya tidak lama lagi Malaysia akan naik dengan sangat hebat, dihormati oleh seluruh dunia, dan saya percaya kita doakanlah terus Malaysia supaya satu hari nanti betul-betul tidak ada lagi rasuah. Saya pun sudah cukup bosan dengan perkataan rasuah ni. Kenapa lah orang-orang ni tidak pandai berhenti berasuah? Sudah kaya masih berasuah. Tidak cukup lagi kah dengan kekayaan? Kalau tidak cukup, buatlah bisnes. Kenapa perlu rasuah-merasuah? Buat bisnes yang betul. Saya percaya semua itu ada hukuman. Kalau tidak dapat di dunia, dapat di akhirat. Apa pendapat anda? Jendela anda, saudara rakyat. Bagaimana channel ini? Bye-bye.